Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa usalli wa usallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan pada jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita pergi kepada perbahasan setelah mukadimah kita. Kira-kira sebulan yang lalu lah, 2 bulan lah sebab bulan lepas saya tak dapat hadir kerana ada gangguan kesihatan COVID tuan-tuan kena kuarantin. Jadi alhamdulillah lah nasihat ni jadi dapatlah hadir pada malam ni. Jadi dalam pertemuan terakhir tuan-tuan, kita ada bincangkan tentang, ataupun kita mulakan dengan perbahasan tentang pentakrifan fiqh lah. Apa dia fiqh tuan-tuan ni, walaupun kita tahulah fiqh tu apa. Dan fiqh tu adalah kuliah yang paling popular lah, paling popular ataupun banyaklah tempat-tempat pengajian yang buat pengajian fiqh ni, sebab dia terkait rapat dengan rukun Islam. Rukun Islam kan, syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Jadi kita dah takrifkan, kita dah uraikan tentang takrifan fiqh. Maka pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok biografi lah sedikit, biografi kepada pengasas mazhab, iaitu Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i ni siapa orang dia? Selama bertahun-tahun kita ni kata kita ni pengikut mazhab Syafi'i, tapi mungkin kita tak kenal sosok tubuh peribadi orangnya, siapakah beliau, imam ni asalnya mana kan. Hebat sangat ke beliau ni kan, subhanallah. Kalau kita tengok sampai sekarang orang masih lagi apa kata orang mendoakan beliau. Disebut Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i semoga dirahmati Allah. Sedangkan beliau telah meninggalkan kita 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun hijrah lah kan, 1200 tahun yang lalu beliau meninggalkan kita. Jadi Imam Syafi'i adalah imam yang ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran. Ketiga ni maksudnya, kalau imam mazhab, 4 mazhab yang masih muktabar, yang diamalkan oleh sebahagian besar umat Islam seluruh dunia ni, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Jadi kalau ikut kronologi imamnya, imam ini jatuh tangga yang ketiga dari sudut tarikh lah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Beliau yang ketiga. Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharuan agama, disebut mujaddid bagi abad yang kedua hijrah. Beliau digelar sebagai, gelaran beliau adalah Nasirus Sunnah, iaitu pendukung sunnah. Pendukung sunnah bukan maknanya imam lain itu tidak mendukung sunnah. Bukanlah bila kita kata Imam Syafi'i ini mendukung sunnah, tapi usaha beliau mendekatkan sunnah itu selari dengan fiqh kan, ataupun fiqh lah. Fiqh itu disinergikan dengan sunnah kan, dengan sunnah. Jadi maknanya ada dia punya apa kita kata hubung kaitnya, tak boleh terpisah. Sebab apa? Dalam karya beliau yang popular, orang belajar dalam bidang pengajian Islam, khususnya mereka yang mendalami bidang syariah, antara kitab yang mereka akan kenali adalah kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah ini adalah satu karya penting Imam Syafi'i, dan kitab Ar-Risalah, maknanya kehebatan Imam Syafi'i ini, beliau meninggalkan kitab usul fiqh beliau dan beliau meninggalkan kitab fiqh beliau.
Beza dengan imam-imam lain. Imam lain mungkin ada karya fiqh, kan? Tapi macam Imam Abu Hanifah, kan? Beliau ada fiqhul akbar, tapi itu bincang tentang apa masalah akidah, kan? Dan pandangan-pandangan fiqh beliau tu banyak dinukilkan oleh anak-anak murid beliau. Imam Malik, beliau ada kitab Muwatta, tapi kitab Muwatta tu kitab hadis. Kitab hadis, orang belajar bidang hadis, kitab Muwatta tu memang kitab hadis. Tapi dia susun tu sebahagiannya adalah mengikut daripada bab-bab fiqh, tapi dia adalah kitab hadis. Imam Syafi'i, beliau ada kitab fiqh beliau sendiri, kitab Al-Um tu, kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Dan beliau juga ada kitab usul fiqh beliau, kitab usul fiqh beliau yang namanya Ar-Risalah. Jadi dalam di situ beliau mengemukakan teori-teori usul fiqh beliau. Usul fiqh ni maknanya cara nak mengeluarkan hukum. Kalau istilah fiqhnya istinbat hukum, nak keluarkan hukum, nak istinbat hukum ni macam mana cara dia. Jadi beliau mengemukakan gagasan pemikiran beliau hasil daripada perjalanan akademik beliau yang panjang. Maka beliau serlahkan satu kitab bernama Ar-Risalah, walaupun kitab itu satu permintaan daripada Abu Rahman Al-Mahdi, seorang khalifah ketika itu, minta tulis surat pada Imam Syafi'i, tolong buat satu buku untuk jadi reference, reference untuk kami nak faham hukum hakam ni. Sebab tuan-tuan, Quran dan Sunnah ini dia adalah raw material, bahan mentah, raw material. Kita tak boleh pergi ambil hukum terus daripada Quran dan Sunnah, tak boleh. Memang tak boleh. Melainkan kita ada kemampuan untuk mengekstrak hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kena ada tools dia, alat dia untuk kita mengeluarkan hukum. Tuan-tuan, macam kita kata laut, tuan-tuan, kan? Laut ni kita tahu kan, ada macam-macam hidupan laut. Okey? Kalau orang yang tak mahir tentang cara laut, dia pergi bawa bot, bawa pancing, pergi mancing, tak mahir, silap-silap balik ikan apa pun tak dapat. Okey? Tapi nak pergi ke laut, kena ada ilmu dia. Ada bot, ada joran saja tak cukup, kena ada ilmu dia. Ilmu nak kenal lubuk, lubuk ikan mana, kemudian nak tangkap jenis ikan jenis apa, nak tangkap apa tenggiri, ada mungkin umpan dia. Nak cakap jenahak, mungkin ada jenis umpan dia. Nak tangkap udang, ada cara, kan? Tak boleh guna apa joran ke apa, adalah dia punya pukat dia, kan? Jadi itu kita kata, kan, tools tu, peralatan tu, kan. Tak boleh kata alah mancing ni senang je, ada peti, ada joran, ada bot, kita pergi je lah tepi laut, kan. Kita pergi je, laut pergi tangkap ikan, kan. Tapi kalau tak ada ilmu dia, nak keluarkan sumber laut tu, nak bawa keluar, nak naik ke darat, macam tu lah, kan. Macam tu lah, bila kita kata Quran dan Sunnah ni dia raw material, lautan, kan. Jadi bila kita nak ambil, nak ekstrak hukum-hukum daripada situ, maka kita kena ada tools dia, ada alat dia. Kalau tak ada alat, maknanya kita tak akan berjaya mengeluarkan hukum daripadanya. Dan kalaupun kita berjaya keluarkan hukum, boleh jadi kita silap dalam mengeluarkan hukum. Jadi Imam Syafi'i memberikan garis panduan dalam kitab Ar-Risalah bagaimana nak mengekstrak hukum. Bukan imam-imam lain tak ada, kan? Imam lain ada, tapi pandangan-pandangan mereka tu tak dapat kita faham kecuali kita menganalisis fatwa-fatwa yang mereka keluarkan, pandangan-pandangan fiqh yang mereka keluarkan. Daripada situ baru kita akan dapat tahu, oh imam ni macam ni cara dia keluarkan hukum, oh Imam Malik macam ni cara dia, okey Imam Ahmad macam ni cara dia. Apabila kita tengok cara mereka istinbatkan hukum, kita kena pergi analisis masalah-masalah yang mereka keluarkan, fatwakan. Tapi Imam Syafi'i, beliau sendiri menggagaskan, mengasaskan, menegaskan, okey ini pandangan saya. Okey, saya berpandangan Quran sekian. Saya berpandangan hadis sekian. Saya berpandangan qiyas begini. Saya berpandangan ijma' begini. Maknanya dia sendiri menyatakan pandangan beliau. Jadi sebab tu beliau, kan, jadi zaman beliau dianggap sebagai mujaddid kurun kedua, kan. Mujaddid kurun kedua
Hijrah. Kan? Mujaddid ini maksudnya orang yang memberikan, kata orang, pembaharu, reformis. Reformis kepada Islam. Reformis ni bukan bawa ajaran baru, bukan nabi baru, tapi mereka yang memberi persegaran, menyegarkan balik Islam ini. Mungkin nampak macam Islam ni tak berapa segar sangat, nampak macam layu je. Datang seorang tokoh yang memberikan persegaran kepada umat ini, bangkitkan balik, balikkan umat ini untuk berpegang balik kepada ajaran Islam. Jadi setiap zaman tu memang hadis Nabi sebut, innallaha yab'atsu ala kulli ra'si mi'asanatin man yujaddid lahu dinah. Allah Ta'ala akan mengutuskan, Allah Ta'ala akan mengutuskan dalam tiap 100 tahun bagi agama ini, kan, seseorang yang akan memberi pembaharuan kepada agama itu. Pembaharuan ini bukan bawa ajaran baru, ajaran itu juga, tapi memberikan persegaran. Bila tokoh ni lahir, muncul, orang akan nampak, Masya Allah, ini tokoh hebat. Ini orang yang patut kita jadikan beliau ikutan. Okay? Jadi setiap zaman, setiap 100 tahun tu ada tokoh-tokoh dia, kan? Setiap 100 tahun ada. 100 tahun yang pertama disebut Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kan? Beliau dianggap sebagai mujaddid kurun yang pertama. Kan? Sebab apa? Beliau menjadi khalifah, cara pemerintahan beliau persis para khulafa ar-rasyidin. Zaman khalifah sebelum beliau memerintah, rakyat ada sebagainya susah, mengenakan cukai-cukai yang tinggi. Kita jangan ingat bila khilafah ni semua baik saja. Khulafa ar-rasyidin itu memang tak ada pertikaian. Khulafa ar-rasyidin itu memang tak ada pertikaian para sahabat. Tapi selepas pada tu, mereka ni bukan khalifah. Maknanya mereka ni orang-orang generasi selepas tu. Jadi ada zaman-zaman yang sebagai khalifah itu mengenakan cukai yang tinggi dan sebagainya. Bahkan kalau kita baca sejarah-sejarah khalifah tu pun, kan, bukan semua khalifah tu bagus dan sebagainya, kan. Ada titik-titik kelemahan. Ini maksud saya selepas zaman khulafa ar-rasyidin. Okey. Jadi datang Umar bin Abdul Aziz ini, beliau memerintah mentadbir persis khulafa ar-rasyidin. Sebab itu mereka ada sebagai ahli sejarah meletakkan beliau sebagai khulafa ar-rasyidin yang kelima. Walaupun beliau tidak ikut tertib macam tu. Walaupun tertibnya bukan beliau. Lepas zaman Sayyidina Ali yang naik Muawiyah, kan? Khalifah seterusnya Muawiyah bin Sufyan, kemudian anak cucu cicit beliau lah. Sehingga sampailah kepada Umar bin Abdul Aziz, kan? Disebut sebagai cicit kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kan? Jadi itu, maknanya selepas zaman beliau, 100 tahun berikutnya Imam Syafi'i, kan? Kurun yang selepas itu ada Imam siapa, saya ingat Imam Baihaqi, lepas tu Imam Al-Ghazali. Ya, setiap zaman-zaman tu ada. Pada kurun yang ke-13, kan? Kurun yang ke-13 disebut Imam As-Albani, seorang tokoh reformis daripada Mesir. Kurun yang ke-14 ini kurun berapa? 15, kan? Di 1400 ni kurun 15 lah dia, kan? Yang ini disebut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh, masih hidup lagi tapi umur dah 90 lebih lah, dah uzur dah, kan? Malaysia pun pernah bagi beliau anugerah tokoh Malaysia, kan? Beliau ni maknanya zaman beliau ketiga, beliau sangat produktif dalam penulisan, kan? Beliau ni sangat banyak sumbangan-sumbangan beliau, kan? Maknanya memberikan kata orang, pencerahan kepada umat, kan? Bukan saja umat Islam di timur, bahkan termasuk umat Islam di barat. Zaman orang Islam banyak berhijrah ke barat, kan? Zaman-zaman 60-an, 70-an, orang Islam banyak berhijrah ke barat. Okey, jadi mereka duduk di Eropah sana, tak ada panduan dalam beragama, maksudnya panduan fiqh, nak hidup dalam masyarakat bukan Islam ni, yang mana makanan halal susah nak dapat apa semua, okey, nak beribadat macam mana. Jadi beliau banyak mengeluarkan fatwa-fatwa, pandangan-pandangan, sehingga memudahkan Islam dan hidup di dalam masyarakat Islam, dalam masyarakat non Muslim di barat sana. Jadi Imam Syafi'i ni, kan, beliau ni adalah ulama kurun ataupun mujaddid reformis kurun kedua hijrah. Kurun kedua hijrah.
Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, Imam Ahmad ni siapa? Imam Ahmad ni adalah anak murid kepada Imam Syafi'i, dan beliau juga kawan, rakan dan anak murid. Mana Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad juga guru kepada Imam Syafi'i juga dalam bab hadis. Imam Syafi'i pun ada ambil hadis daripada Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ambil fiqh, faham macam mana silap belok nak istinbat hukum, tu dia ambil daripada Imam Syafi'i. Diceritakan dari Nabi SAW bahawa Allah SWT menghantar kepada umat ini seorang pembaharu agama. Umar bin Abdul Aziz dihantar untuk 100 tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Syafi'i untuk 100 tahun yang kedua. Ini beliau berharaplah, dan itu memang telah diangkat oleh para ulama sebagai reformis pada kurun yang kedua Hijrah. Masa hidup Imam Syafi'i ialah semasa pemerintahan Abbasiyah. Abbasiyah ni Abbasiyah ni maksudnya zaman umat Islam ni, kata orang zaman hebat lah. Kerajaan Abbasiyah ni memang kerajaan yang hebat lah. Memerintah, saya tak ingat secara tepat lah berapa tahun ni, tapi di antara zaman kegemilangan umat Islam tu adalah Abbasiyah. Kerajaan Bani Umayyah tak lama. Selepas Khulafa' Rasyidin datang Bani Umayyah. Bani Umayyah ni sampai 100 tahun je. 100 Hijrah, 110, 111 ingat macam tu, habis dah. Datang Abbasiyah pula, Bani Abbas. Bani Abbas ni lagi kecil lagi. Maknanya kerajaan dulu ni dia hidup atas nama keluarga. Bani, bukan atas nama kaum, bukan atas nama suku kan. Maknanya bukan nama kaum kan. Bani itu kecil lagi, nama keluarga. Macam sekarang ni Saudi ni, siapa yang perintah? Bani Saud. Kita panggil Saudi ni. Setengah orang Arab kata, hantar Saudi, kata aku bukan Saudi kata. Dia sebab apa dia pandang bila sebut Saud ni, dia rasa macam kita anggap dia keluarga Saud lah. Kan? Padahal kita sebut tu Saud ni maksudnya kerajaan tu lah kan. Tapi kalau Saudi ni maksudnya Bani Saud tu lah. Mana keluarga dia yang perintah. Mana pemerintah ni tak akan lari pada keluarga dia. Keluarga dia yang dominan kat situ. Takkan lari pada tu. Macam ini Bani Saud lah. Dia sebenarnya Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Sebab dirujuk pada Saud tu, Bani Saud tu nama keluarga. Jadi dulu khalifah ni maknanya kerajaan apa? Abbasiyah. Rujuk pada apa? Bukan nama tempat, nama keluarga tu. Abbasiyah. Kan? Jadi kita ada kerajaan apa yang terakhir, Osmaniyah. Sebab datang daripada Osman, keluarga Osman itu yang memerintah macam tu. Jadi Abbasiyah ni memang hebatlah. Umat Islam mencapai maknanya zaman kemewahan, kuasa politik yang cukup luas. Orang Islam banyak harta. Sebab tu kita kisah-kisah khalifah yang zaman-zaman Abbasiyah ni, ulama-ulama masa tu kalau mereka berkarya, menulis kitab, menulis buku, itu dibayar upahnya dengan emas seberat timbangan buku tu. Kalau buku tu berat 5 kilo, maka bayar dengan emas 5 kilo. Macam tu tuan-tuan. Bagi. Sebab maknanya sanjung ilmuwan ni, ulama zaman tu bukan macam kita. Kalau kita sebut ulama ni, kita faham agama lah kan, ustaz lah kan, ulama kan, maknanya mufti lah. Dulu ulama ni semua bidang, sains ke apa tu semua ulama lah tu. Dalam istilah Islam, ulama ni semua lah kan, apa saja bidang di bidang sains ke apa tu semua tu ulama. Saintis ke semua ulama. Jadi para ilmuwan ni diberikan kedudukan yang istimewa lah kan. Jadi majlis-majlis debat ni tuan-tuan, debat-debat ilmiah ni, tempatnya di mana? Debat-debat ilmiah ni dibuat di mana? Di istana khalifah. Debat-debat ni dibuat istana khalifah. Mana khalifah sendiri ketika itu adalah orang yang memang bukan sekat orang biasa. Khalifah ni sendiri adalah ilmuwan. Khalifah sendiri adalah ilmuwan, bukan orang biasa-biasa. Mana khalifah sendiri orang yang ada ilmu. Jadi dia boleh menilai tahap kata orang intelektual para pendebat-pendebat. Mana minat lah, jenis minat. Jenis kalau minat kepada ilmu tu, maknanya memang dia akan pastikan majlis ilmu tu berlangsung lah dengan baik lah kan. Saya ada satu cerita lah tuan-tuan.
Dia kata kenapa Thailand ni maju dari segi pertanian. Kan Thailand ni memang maju lah daripada pertanian kan. Itu memang tak nafi lah. Kita tengok buah-buah pun tempat kita pun banyak datang ke Thailand kan. Kenapa dia maju dari segi pertanian? Sebab dia kata raja dia tu yang dah meninggal tu lah, Bhumipol tu kan, meninggal beberapa tahun lepas kan. Dia kata dia ni raja yang minat pertanian, sains pertanian. Sampai kan dalam istana pun ada makmal buat penyelidikan dalam bidang pertanian. Jadi bayangkan, maksudnya kita kata ini ada ungkapan pepatah, kata hikmah Arab lah, dia kata pun an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni ikut cara hidup pemimpin mereka. Rakyat ni akan hidup ikut cara pemimpin mereka. An-nasu ala dini mulukihim. Macam mana pemimpin mereka hidup, macam itulah rakyat ni hidup. Ini proven tuan-tuan. Zaman-zaman macam itulah. Apa pemimpin suka? Kalau pemimpin tu suka pada ilmu, maka rakyat pun akan suka pada ilmu. Kalau pemimpin tu suka pada hiburan, maka rakyat pun akan suka pada hiburan. Kan? Jadi macam mana pemimpin, macam itulah rakyat dia. Ini berlaku secara spontan tuan-tuan. Bukan mesti dia kata mana ada kan. Jadi kalau kita kata mana ada, tapi apa cara hidup mereka? Pemimpin tu apa lifestyle mereka? Macam mana mereka hidup, macam itulah rakyat hidup. Jadi subhanallah, dia kata Raja Thailand dia suka bidang sains kan. Jadi rakyatnya pun maknanya kita tengok kalau kita pergi dia punya kawasan, ialah pertanian dia kan, subhanallah kan. Memang orang dia kan tanam padi apa benda semua ni, bukanlah tempat kita ni tak ada juga lah kan. Tapi dari segi kemajuan di sudut pertanian tu memang kita ketinggalan. Itu benda yang kita kena akur lah. Memang kita ketinggalan. Jadi masa hidup beliau ni adalah zaman Abbasiyah. Maksudnya zaman tu zaman kegemilangan yang hebat. Di waktu ini mana khalifah-khalifah yang biar hidup Abbasiyah ni, Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni kenal tuan-tuan kan. Harun Ar-Rasyid ni cerita Piramli tu kan. Seniman Puja Lapuk tak ingat kan, dia mimpi tu kan. Raja dia kata Harun Ar-Rasyid telah mimpi kan. Menjemput untuk meresmikan ladang harimau. Tu kan cerita Piramli tu kan, disebut Harun Ar-Rasyid. Tu Abbasiyah punya khalifah lah tu kan. Abbasiyah punya khalifah. Di waktu itu adalah satu permulaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Zaman tu terjemahan banyak masuk. Maknanya terjemahan ilmu-ilmu daripada tamadun lain, daripada Yunani, tamadun-tamadun yang sebelum Islam tu, aktiviti penterjemahan ilmu ni banyak masuk zaman tu. Mana memang diberi dorongan untuk terjemahkan. Okey, karya-karya daripada bahasa asing terjemahkan masuk dalam bahasa Arab. Itu zaman tu kan, begitu hebat diberikan tumpuan. Di samping itu juga terjemahan kitab-kitab ilmu-ilmu falsafah mulai meluas, dipindahkan serta disusun dengan berbagai-bagai fahaman telah timbul dalam masyarakat Islam. Berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat telah berlaku dan bermacam pula aliran fikiran yang berkembang. Zaman tu zaman yang penuh dengan perkembangan falsafah. Zaman-zaman itu mazhab-mazhab pemikiran Mu'tazilah berkembang. Ni Qadariyah, Jabariyah, macam-macam mazhab-mazhab pemikiran ni. Sebab kesan kemasukan ilmu-ilmu asing ni masuk. Bila dia masuk tanpa ada tapisan apa semua, dia akan jadi orang akan ambil lah. Tanpa ada tapisan ni kan, semua orang ambil. Mu'tazilah apa semua ambil, bercampur baur cara pemikiran orang pada agama pada waktu itu kan. Jadi percubaan untuk membuat kacau dan kejahatan di kalangan umat telah berlaku dari golongan mutakalimin. Mutakalimin ni orang yang banyak bicara tentang ilmu akidah lah. Ilmu akidah, tapi ilmu akidah tu bercampur baur dengan falsafah kan. Serta pengacau yang telah keluar dari agama. Perbezaan antara puak atau ahlul hadis dan ahlul naqli dengan puak ahlul ra'i mula diketahui ramai. Perbincangan dan perdebatan antara kedua-duanya semakin meluas, tetapi Imam Syafi'i lebih rapat kepada puak yang pertama. Apa dia? Iaitu ahlul hadis. Ini mazhab tuan-tuan, ini mazhab asal, mazhab fiqh yang mula-mula sekali sebelum kita kenal 4 mazhab ni. Ada 2 mazhab yang asal, mazhab ahlul ra'i dengan ahlul hadis. Ahlul hadis
di Madinah, Ahlul Ra'yi di Iraq. Ahlul Ra'yi pengasasnya Imam Abu Hanifah, tapi datang daripada jalur sahabat juga. Sahabat seperti Ibnu Mas'ud kan. Jadi di Iraq tu dia Ahlul Ra'yi. Ra'yi ini banyak menggunakan akal. Akal ni bukan liberal, jangan salah faham ya. Dia bukan liberal ya. Tapi dia banyak, maksudnya dia hadis tu kalau tak kuat dia akan tolak hadis. Dia akan ambil kias lah. Hadis tu kalau lemah pada dia, maksudnya kalau hadis tu hadis ahad, perawinya satu, perawinya tunggal kan. Kemudian hadis tu bercanggah dengan logik akal, maka hadis tu akan ditolak. Dia akan diambil logik akal yang lebih kuat. Logik akal tu akan dipegang berbanding dengan hadis yang perawi tunggal ni. Okey, itu perbahasan dalam agak akademik lah yang tu tuan-tuan ya. Kalau ahli hadis ni di Madinah, Madinah ni sebab apa? Madinah ni Imam Malik di situ dan sahabat-sahabat pun di situ, Nabi pun di situ. Jadi hadis ni banyak kat sana. Hadis ni banyak. Bila hadis banyak, mereka tak perlukan sumber lain. Jadi bila nak berhukum, hadis ada, senang. Okey, jadi sebab itu mereka establish, digelar sebagai Ahlul Hadis, Ahlul Ra'yi tadi kan. Oleh kerana mereka ni jauh daripada Madinah, Baghdad, Iraq sana. Okey, mereka jauh pada Madinah. Dan Iraq ni bukannya tempat sahabat-sahabat muncul, wujud. Maknanya zaman Nabi ada, Iraq ni dah Islam dah. Iraq ni Islam setelah zaman Sayyidina Umar, lambat sikit. Jadi sahabat-sahabat yang pergi kat sana tak ramai. Ada tapi tak ramai. Antara yang dikirim ke sana seperti Ibnu Mas'ud, dihantar sebagai gubernur. Jadi ilmu Nabi tu datang ke Iraq melalui jalur sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud duduk kat sana, mengajar kat sana. Daripada Ibnu Mas'ud dia berpindah kepada Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i ini kemudian daripada Ibrahim An-Nakha'i pergi kepada Imam Abu Hanifah. Jadi hadis ni tak banyak kat sana. Tak banyak sebab dia bukan tempat dakwah berkembang, bukan tempat Islam berkembang. Berbeza dengan Madinah. Madinah Nabi kat situ, wahyu turun kat situ, sahabat-sahabat kat situ. Jadi hadis ni kata orang sepah-sepah lah kata orang kan, sebab Nabi kat situ. Jadi semua orang menyaksikan Nabi buat apa. Jadi sahabat faham Nabi buat. Jadi riwayat hadis tu memang banyak. Tapi di Iraq sahabat tak ramai. Hadis yang sampai kat mereka tak sebanyak. Bukanlah masih sikit tu sampai tak ada langsung, tapi tidak sebanyak berbanding dengan di Madinah. Jadi sebab itu bila hadis tu perawinya tunggal, ini dalam teknikal, bab teknikal ya, sebab hadis ni dia ada ilmu riwayat, ada ilmu periwayatan kan. Dia hadis ni ada dua chapter lah. Satu dari sudut matan, teks dia. Teks dia ni kita kaji teks dia lah. Maknanya bila kita nak keluarkan hukum, kita kena tengok teks tu kan. Macam contoh hadis innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu mestilah dengan niat. Maka ini teks dia kan. Tapi ada aspek lain, ada aspek riwayat. Sanad dipanggil sanad kan. Jadi sanad ni ada yang hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni perawinya ramai. Mutawatir makna sampai kita kata mustahil mereka ni menipu lah. Sebab ramai sangat riwayatkan hadis ni. Ni ramai sangat periwayat ni. Kemudian ada hadis yang tidak mutawatir ni, yang disebut hadis dhaif, yang lemah kan. Kemudian ada hadis yang ahad, perawinya tunggal. Perawi tunggal. Okey, perawi tunggal. Jadi kalau perawinya tunggal, bila hadis ni perawinya tunggal, dia bertemu dengan logik akal yang lebih kuat, maka mazhab Hanafi dia akan ambil logik akal, kias itu berbanding dengan perawi yang tunggal. Itu teknikal lah tu, bagi teknikal lah tu kan. Cuma nak faham lah kan, kenapa ada dua aliran ni dulu. Baru kita boleh faham. Okey, make sense lah, kita kata okey, patutlah ada beza kan. Dan kenapa satu lagi, kenapa dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi tuan-tuan dia ada satu terma dalam mazhab Hanafi ni, dia sebagai fiqh iftiradi.
Okay, fake iftirati ni maksudnya fake fake andaian. Saya bahasa saya lah, andaian lah. Maknanya kita sudah buat prediction. Okay, next ke depan isu ni akan berlaku. So sebelum dia berlaku, kita sudah mengandaikan hukum masalah tu dan hukumnya. Kita dah standby dah. Ke depan ni akan jadi macam ni. Okay, kita standby. Di Madinah tak ada benda tu. Madinah tak ada. Dia tak ada fake iftirati, tak ada. Di Iraq ada. Dalam mazhab Hanafi dia ada benda tu. Dia ada benda tu. Sebab apa? Geografi Iraq ni adalah bekas tamadun Parsi, tuan-tuan. Parsi sebelum Islam berjaya menjatuhkan Parsi, seawal-awal kemunculan Islam zaman Nabi Muhammad SAW, dua empire yang merapat, yang kata orang berada di kiri dan kanan, di timur dan barat. Okay, semenanjung Arab. Di sebelah timur ada empire Parsi, di sebelah barat ada empire Rom. Di sebelah utara dan di sebelah barat ada empire Rom. Kalau tuan-tuan ingat balik kisah Abraham menyerang Kaabah. Abraham itu adalah wakil kerajaan Rom di Yaman. Dia nak pergi serang Kaabah tu, kan? Jadi dua empire ni merapat. Dua ni kuasa besar yang bersaing, Rom dan Parsi. Mereka bersaing dan pernah berperang zaman tu. Jadi bila Islam semakin berkembang, umat Islam telah berjaya meruntuhkan Parsi. Parsi ni runtuh, kan? Zaman Sayyidina Umar berjaya masuk, habis Parsi tu. Habis dah, kan? Jatuh Parsi tu. Sayyidina Umar masuk, zaman dia lah hantar tentera-tentera, Islam habis. Rom ni last kali dia habis tahun bila? Apabila Sultan Muhammad Al-Fatih masuk Byzantine, Turki. Byzantine tu nama lama dah. Orang Islam masuk jadi Istanbul. Zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau masuk, zaman tu lah. Maknanya Rom tu habis lah. Habis, dah tak ada lagi dah. Jadi Parsi tu dia maksudnya oleh kerana dia tamadun yang lebih awal, jadi dia adalah negara maju lah. Negara maju, dia tamadun lebih awal, kan? Bila dia sebuah tamadun yang lebih awal, tamadun besar, kan? Mana tuan-tuan ingat Babylon, kan? Tuan-tuan tahu Babylon, kan? Istana gantung, kan? Babylon tu taman tergantung, kan? Babylon tu itu antara keajaiban dunia, kan? Jadi maknanya mereka ni satu tamadun lama, kan? Tamadun lama, maknanya Parsi tu dia bukannya cikai-cikai punya, kan? Tapi ialah jatuh bangun tamadun ni memang benda sunnatullah. Jatuh bangun tamadun ni adalah sunnatullah. Allah Ta'ala akan letakkan, ini kali ni kau jatuh, ni kau naik, kan? Dia takkan kekal selama-lamanya. Tak ada satu tamadun yang akan kekal selama-lamanya. Ada masa dia akan jatuh, orang lain pula akan naik, kan? Dia tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi oleh kerana Iraq ini dia mewarisi tadi tamadun purba. Tamadun maksudnya tamadun kegemilangan Rom ni, Parsi ni. Jadi dia banyak benda dia dah establish. Jadi kalau dekat negara maju, kalau kita anggaplah negara maju, tuan-tuan, kan? Kalau kita kata orang Islam di US, kan? Dengan orang Islam di mana? Di Malaysia, ataupun mungkin di negara yang mungkin jauh lagi, ataupun di negara yang belum berkembang sangat kemajuan dia, kan? Jadi keperluan hukum hakam di US tak sama dengan orang Islam di Malaysia atau di mana-mana tempat lain. Contoh di Yaman ke, kan? Sebab US dengan kehidupan dia, dengan negara dia yang kosmopolitan, kan? Jadi di sana dia perlukan hukum-hukum fiqh yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dan mungkin ulama sana kena lebih advance fikir tentang masalah, masalah hukum hakam. Sebab sana maju cepat, berkembang sesuatu, kan? Jadi macam kita sana dah buat dah tentang guna jantung guna jantung babi, kan? Itu, kan? Buat operation itu, kan? 2 bulan lepas pertukaran jantung, ambil jantung babi letak dekat manusia. Kali pertama berjaya, tapi orang tu hidup tak lama, sebulan je. Sebulan meninggal. Okay? Kan? Dia buat lah, kan? Kita tak ada bincang benda tu.
kita duk bincang DNA babi dalam coklat, dalam biskut kan. Sebab apa? Kita tak ada keperluan tu. Kita tak, teknologi kita perlu advance lagi. Jadi kalau orang tanya mufti apa hukum kan, apa guna jantung babi kan, mufti kata tak ada ke isu tu kat Malaysia? Tak ada kan? Ada tak payah bincang kan? IJN kita dah buat ke? Dah ada buat ke permintaan untuk ni buat muka jantung guna apa babi punya kan? Ada? Tak ada lagi, tak payah bincang lah. Tapi sana dah advance lah. Lepas ni maknanya ulama kalau katalah US tu kan ada mufti nanti kan. Mana mufti dia dah kena bincang jauh ke depan lah. Kan besok kena guna hati babi ke apa ke. Nanti kena bincang pula orang yang guna jantung babi ni kan, boleh tak dia pergi masuk masjid, boleh sembahyang tak? Dia kena minum air tanah ke apa ke, tak kena sertu ke. Dah kacau macam-macam benda. Maknanya dia kena bincang lah. Sebab apa? Dia orang dah advance lah, laju dah ke depan kan. Okey, jadi itu kata mazhab Hanafi dia ada iftiradi tu. Dia ada advance sikit. Sebab dia berhadapan dengan masyarakat maju. Sebab warisan kerajaan Parsi. Jadi tak sama dengan orang sebelah Madinah sana. Sebab Madinah dia tradisional. Masyarakat pertanian. Orang Madinah ni tanam kurma, bela unta. Jadi masyarakat pertanian. Macam masyarakat kampung, orang kampung apa isu dia? Bukan isu. Kan kita sini fikir macam-macam, bayar parking lah, itulah kan, apa semua. Orang kampung apa? Yang penting ada RM5 boleh beli ikan terkenal. Kan? Sayur, petik kangkung je, belakang sungai ada kangkung kan. Dah lah, boleh kan. Jadi tak ada apa pun kan. Jadi macam tu lah. Jadi sebab tu fiqah tu kan ada perbezaan. Okay, tuan-tuan kita berhenti sebentar untuk azan isyak.
tuan-tuan, kita sambung sikit lagi ya. Okey, pada zaman ini tuan-tuan, kerajaan Islam mulai berkembang dan ibu-ibu kota yang besar membangun yang terkenal sebagai gedung ilmu pengetahuan seperti kota Baghdad. Baghdad ni kan, Ramli suka buat cerita ni, kota Baghdad. Kufah. Okey, Kufah ni, Baghdad ni di Iraq lah. Kufah ni pun di Iraq, Basrah pun di Iraq. Kemudian Damsyik. Damsyik ni di Syria. Dimashq, orang Arab kata Dimashq. Fustat ni di Mesir. Tak silap saya di Mesir. Cordoba, Cordoba ni di Spanyol. Cordoba, Spanyol panggil Cordoba. Orang Arab panggil Cordoba. Kemudian Kairawan, Kairawan ni di Tunisia, Afrika Utara, Tunisia, Kairawan. Dan lain-lain lagi. Jadi muncullah bandar-bandar besar ni, kota-kota ni, dan sebagai pusat gedung-gedung ilmu pengetahuan lah. Kalau di Kairawan ni, tak silap saya, ada satu industri yang saya ingat lebih tua daripada Al-Azhar sendiri. Lebih tua daripada industri Al-Azhar. Ada satu industri di sana. Okey. Jadi itu dia punya latar belakang zaman dia. Zaman. Uniknya tuan-tuan, ini juga kalau kita buka kitab-kitab klasik tuan-tuan, kitab-kitab klasik. Okey. Kitab-kitab klasik dalam pengajian Islam. Okey. Ataupun bukan dalam pengajian Islam pun. Setiap kitab-kitab tu biasanya ditulis tahun di depan tu. Dia akan nama kitab tu. Kemudian nama pengarang bawah dia. Bawah nama pengarang tu diletak dalam bracket tahun meninggal. Tahun meninggal pengarang tersebut. Ini standard kitab-kitab Turath, kitab-kitab klasik dalam bidang pengajian Islam kan, terutama kitab-kitab Arab, dia akan letak tahun meninggal pengarang. Dia letaklah macam kata Imam Syafi'i kitab Al-Um tadi kan. Okey, tahun 205 Hijriah. 204 205 kan? Hijriah letak. Okey. Kenapa dia letak tahun meninggal tu? Supaya pembaca bila dia beli kitab tu, bila tengok tahun meninggal, terus dia boleh bawa minda dia kepada zaman tersebut. Maknanya kalau dia ada pengetahuan tentang latar belakang sejarah zaman, jadi otak dia boleh terus pergi, oh ni Imam Syafi'i 205, oh ini zaman masih lagi zaman salaf. Maksudnya antara zaman Imam Syafi'i dengan zaman sahabat ni tak jauh, hanya satu generasi saja. Maksudnya ada tabi'in kan. Imam Syafi'i mungkin tak dapat bertemu dengan sahabat, memang tak bertemu dengan sahabat, tapi dapat bertemu dengan tabi'in, generasi yang dapat pernah bertemu dengan sahabat. Jadi kita akan dapat satu gambaran latar belakang sejarah kan, tentang pengarang tu dan zaman dia hidup. Itu kalau kita buka kitab-kitab kan, kita tengok tahun, okey ni tahun sekian, okey ni tahun sekian. Jadi sedikit sebanyak bila kita baca buku, okey kita tahu okey kenapa ni zaman bila kitab ni dikarang kan, pattern dia macam mana. Okey, jadi setiap karya itu mewakili zaman tersebut. Zaman tersebut. Jadi bila kita baca, bukan setakat kita baca ilmu tu, bukan konten tu saja, tapi kita turut terjun masuk, bawa diri kita kepada zaman itu sendiri. Kita mengembara ke zaman tersebut. Jadi latarnya bila kita baca, oh okey ini dia punya background dia. Itu sejarah. Jadi itu penting. Itu latar belakang yang ada dalam kitab-kitab, apa kita kata apa, kitab-kitab klasik ni lah kan. Kitab-kitab moden dah tak ada dah. Kitab-kitab moden ni dah tak letak lagi dah tahun kematian pengarang-pengarang tersebut. Tak tahulah 100 tahun lagi ke kan. Mungkin 100 tahun selepas kematian tokoh-tokoh tersebut, dia akan letak tahun meninggalnya pengarang tersebut, untuk memberi gambaran kepada pembaca, okey ulama ini, mereka ni mewakili zaman bila, zaman bila mereka ni wujud dan apa yang telah mereka lakukan pada zaman tersebut. Itu yang biasa ada dalam karya-karya kitab-kitab klasik kan. Jadi secara sepintas lalu, inilah zaman yang Imam Syafi'i muncul kan. Maknanya zaman beliau, zaman kata orang ilmu sudah mula kan, masuk dengan begitu banyak kan ke dalam dunia Islam. Ada aktiviti penterjemahan karya-karya ulama kan, dalam segenap bidang,
Bukan bidang agama saja, semua bidang, sains ke apa, falsafah apa, semua masuk. Semua mula masuk, banyak ilmu ni mula masuk ke dalam Islam. Dan zaman itu memang zaman kata orang-orang ilmuwan ini diberikan kedudukan dia. Diberikan kedudukan. Wallahu alam tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhenti dululah setakat ni kan. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita mungkin kan selepas Ramadan agak kan. Kita seminggu lagi nak sambung Ramadan. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui dalam kehidupan kita sebelum ini kan. Dan mungkin ini juga Ramadan terakhir untuk kita, siapa tahu kan. Kita tak tahu ajal maut kita bila kan. Jadi harapnya seminggu yang berbaki ni kita dapat buat persiapan ilmunya kan. Cari balik kitab-kitab fiqh tentang puasa kan. Cari balik sekarang tak payah cari kitab lah, masuk di YouTube cari dia ceramah fake puasa kan. Macam-macam kita dengar kuliah tentang puasa. Supaya kita ada, atau orang yelah puasa ni setahun sekali kan. Mungkin nak refresh balik tentang niat puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa kan, adab-adab ketika puasa. Biasanya kita biasanya tercuai dekat adab puasa tu. Adab puasa tu yang banyak dalam kita tercuai. Membatalkan puasa kita tahu dah, tak makan tak minum, tapi adab puasa tu, adab puasa ni dia meningkatkan kualiti puasa kita. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Jadi mudah-mudahan seminggu yang masih ada berbaki ni kita boleh buat ulang kaji kan. Kita orang jangan ulang kaji supaya daripada hari pertama kita masuk Ramadan ni kita dah skor A dah. Hari pertama kita dah dapat A dah, sampailah hari terakhir kita dah A++ dah. Allah alam tuan-tuan, mudah-mudahan manfaat yang kita kongsikan pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu daripada saya nama. Maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa zidna ilma warzuqna fahma wa amala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum